Seterusnya dia pun buat mari hadis lah. Hadis ni daripada Aisyah, kata dia tak pernah saya cemburu, tak ada saya cemburu kepada mana-mana perempuan seperti mana saya cemburu kepada Aisyah. Cemburu dari segi mana? Bukan cemburu apa ni tak kena ni di sini ni. Pasal apa? Takut-takut tak dapat lagu tu. Mestilah Khadijah ni istimewa. Mestilah Khadijah ni istimewa. Malam kemarin kita sudah jumpa dah apa ni, Jibril kira salah kepada Aisyah. Jibril juga pernah kira salah kepada Khadijah. Jadi masing-masing ni nak, kalau boleh dia istimewa seperti lah, seperti Khadijah lah. Boleh jadi pada masa ni dia tak ada lagi keistimewaan tu, dia tak berasa lagi. Boleh jadi. Ataupun kalau sudah ada dah keistimewaan tadi, Jibril bagi salam lah, itu inilah, walau bagaimanapun dia berasa Khadijah ni lebih istimewa. Takut-takut dia tidak sampai setara tu. Pasal apa? Pasal apa ni, Khadijah ni mati, wafat sebelum Nabi SAW berkahwin dengan aku 3 tahun. Tapi lepas pada tu pun dia duduk sebut sama Khadijah, duduk sebut sama Khadijah. Sebut sama Khadijah. Dan Tuhannya telah menyuruhnya supaya memberikan berita gembira kepada Khadijah, yang ini semasa hidup dia lagi, bahawa dia akan mendapat sebuah rumah, sebuah istana dalam syurga min qasab. Qasab itu asal maknanya buluh. Buluh tu dia berlubang, buluh tu dia berlubang dalam dia. Bayangkan kalau kita khayalkan semeta buluh sana ni, kalau kita khayalkan semeta, dia luar dia tu hijau kan, dalam dia tu kosong. Bayangkan kalau hak hijau tu mata zamrud, kita kata macam mana comel, macam mana bernilai. Hak ni maksudnya duduk dalam satu rumah yang berlubang. Maknanya mata saat ni sekeliling dia duduk dalam tu. Tu istana daripada permata. Mana dia duduk dalam. Lepas tu sekeliling ni makna hijau, comel lah. Comel. Dan Rasulullah SAW bila sembelih kambing ataupun biri ni selepas apa ni Khadijah mati ni, dia akan hadiahkan kepada teman-teman, kawan-kawan Khadijah dulu. Pak masih ada lagi. Ini ingatan dia. Inilah makna jaga perhubungan. Perhubungan bukan perhubungan secara langsung, secara tidak langsung. Maknanya orang-orang yang berkenaan dengan isteri dia pun dia jaga. Hak lepas mati dah isteri dia tu, hak kena mengenal sayang-sayang dia tu, dia jaga, dia begitu hormat. Dia hormat. Inilah Nabi SAW akhlak dia tu. Dia akan bagi kepada kawan-kawan dia. Ini kerana mengenangkan. Mana kalau Khadijah ada, sudah pasti dia jaga tu hubungan tu. Mestilah kalau dia buat gola, buat apa, dia akan ingat pada orang tu. Bila dia mati, dia jaga. Maknanya sampai setara tu makna peribadi dia tu, jiwa dia tu. Bahkan ada disebutkan dalam apa ni Hakim, Mustadrak Hakim dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman, riwayat daripada Aisyah. Di luar ni ada sebut juga dalam hasyiah nombor 7. Hasyiah nombor 7. Aisyah kata ada seorang perempuan tua datang kepada Nabi SAW. Nabi SAW pun tanya, bagaimana kamu? Apa khabar? Tanya mesranya. Bagaimana kamu? Bagaimana keadaan kamu? Bagaimana kamu selepas kami mana meninggalkan kamu, mana tidak duduk sekali? Bagaimana keadaan kamu? Perempuan itu berkata, kami baik, kata dia. Abi wa ummi ya Rasulullah, ku tebus engkau dengan ayah dan ibuku, kata orang tua itu, wahai Rasulullah. Falamma kharajat, bila perempuan itu keluar daripada rumah Nabi, pergi jumpa dengan dia, aku pun berkata, kata Aisyah, wahai Rasulullah, engkau mengadap perempuan tua itu begitu sekali, kenapa? Kenapa sampai begitu sekali layan itu? Nabi SAW berkata, wahai Aisyah, dia selalu datang kepada kami semasa Khadijah ada dulu, kata dia. Fa inna husnal ahdi minal iman, menjaga hubungan itu adalah sebahagian daripada iman. Situ dia kata.
Jadi Imam Bukhari ambil awal tu saja. Husnul ahdi minal iman. Sebenarnya dia petik daripada awal tu. Oleh kerana hadis itu tidak menepati syarat dia bubuh dalam terjematul bab dia petik sikit, tidak habislah hadis itu, tapi itu adalah sebahagian daripada hadis. Husnul ahdi minal iman. Begitu juga hubungan ayah kita, keluarga ayah kita, ada keluarga, ada waris-waris dia, kalau kita boleh hubungi itu, baik benar, bagus benar. Molek lah, molek menajuh lah orang panggil. Kalau tak boleh hubungi juga, kadang-kadang kita memikir kan, terutama dalam masyarakat, payah nak hidup dalam masyarakat. Kalau kita pergi tangan saja pun tak kena juga. Kalau nak pergi, nak bawa semua pun kita pun tak ada juga. Inilah di antara sebab kenapa masyarakat ni tidak pergi mari. Kenapa masyarakat ni tidak pergi mari. Dari satu segi, sebenarnya benda-benda ni sepatutnya menjadi penggerak kepada kita untuk mencari duit, untuk biar kita ni ada harta, baru kita boleh berhubung tu. Kalaulah itu yang diperlukan, kalaulah itu sudah menjadi kebiasaannya dalam masyarakat, maka ini sepatutnya menggerak kita. Seperti mana Tuhan suruh sedekah, Tuhan suruh beri zakat, dan zakat itu sebahagian daripada rukun, sebahagian daripada rukun dalam agama kita. Nak beri zakat tu kalau tak ada pergi lagu mana? Ini makna secara tidak langsung dia menggerak kita supaya buat kerja. Apabila ada, boleh beri lah. Kalau tak ada, nak beri lagu mana? Sedekah kau ataupun zakat kau apa kata? Ini semua ni penggerak sebenarnya. Tetapi janganlah pula masyarakat itu ini hak tak kenanya pula. Ada juga orang yang nak cara asalnya, tapi oleh kerana pergi saja jadi tidak dilayan. Ini silap. Apabila tidak dilayan tu jadi malas pergi. Siapa kita pergi saja, orang tu hak jarang-jarang sekali pergi tu kat Gomol, sebab apa dia buat pergi benda. Jadi kebendaan sangat, tak boleh lah lagu tu, menyebabkan jadi susah nak berhubung. Itu satu masalah. Memang ada masalah belakang. Sebab tu dia kata susah. Kalau boleh buat juga, molek. Boleh jadi atas kepandaian kita. Kalau tak ada apa-apa pun, kalau kita pandai, boleh jadi molek juga. Tidaklah semata-mata kerana bawa benda saja jadi hubungan itu molek. Tak mesti begitu. Itu atas pandai-pandai kita lah. Ada juga orang yang mana tak ada masalah, tak ada, sibuk. Ni pun masalah kena faham juga. Kena faham, sama-sama faham. Tapi nak kata siapa putus hubungan rahim ke apa tu, jangan sekali-kali. Siapa ke perekat tu. Tapi nak jaga dengan baik perhubungan tu, kena jagalah. Setakat mana yang boleh lah. Orang yang boleh jaga dengan lebih baik lagi, dia lebih sempurna, lebih comel lagi. Gitulah. Bab fadli man ya'udu yatiman. Ini bab kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Ini pun orang yang comel jauh juga ni. Ada sifat ni. Walaupun rupa dia huduh, walaupun pakaian dia huduh, dia tak ada pakai cincin, mata comel ke apa pun, kalau ada hak ni, sebab itulah kena ingat semua. Imam Bukhari letak bab ni selepas daripada bab pakaian, perhiasan, jangan. Maknanya ayat ni comel peribadi diri. Kelebihan orang yang menjaga anak yatim. Kalau orang tu ada hak ni, walaupun dia kurang sikit dari segi lain, katakanlah dia nak kepada anak kita, dia nak kepada waris kita, dia ada hak ni, sifat ni. Ini di antara perkara yang perlu kita ambil kira lah. Perlu kita ambil kira. Ni orang baik, tanda orang baik, tanda orang jujur belakang ni, tanda orang yang peribadi dia comel. Riwayat daripada Sahal bin Sa'ad daripada Nabi SAW katanya, aku dan penjaga anak yatim, orang yang menanggung, ya'ulu tu makna menanggung, nak tanggung perbelanjaan, tanggung susah payah gapo, tanggung anak yatim, dalam syurga lagu ni lah. Dia buat rapak jari
telunjuk dia tu dengan jari tengah dia.